Hari ni Alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala punya kuasa ni hari. Haji Hadi tuan-tuan, saya rasa beliau ni pun dah boleh tahan nyanyuk juga. Hari ni Haji Hadi secara tidak sedar dia telah mengakui bahawa PAS telah merasuah pengundi-pengundi dalam pilihan raya umum yang lepas. Cuma dia kata kita bukan beri rasuah, kita bagi sedekah. Dan dia kata ianya tidak salah dari segi sudut undang-undang kerana sedekah itu disalurkan bukan oleh YB ataupun calon atau wakil calon, tetapi disalurkan oleh orang awam. Maknanya sama ada toke-toke ke apa ke, kalau ikut Datuk Hisham Jalil, saudara Hisham Jalil, dia bagi melalui orang yang mendapat projek tambatan banjir. Mungkin juga. Itu kita tak tahu siapa yang dia suruh, sebab dia orang buat upacara merasuah pengundi secara berskala besar-besaran ini seluruh Malaysia tuan-tuan. Seluruh Malaysia mereka buat upacara merasuah berskala besar ni. Jadi ianya melibatkan jumlah pemberi rasuah ni. Perasuah ni dia kena engage ramai orang. Kena ada jentera yang ramai untuk memberikan rasuah kepada ramai orang ni. Okey, saya nak petik saudara Hisham Jalil tadi dah menjawab. Alhamdulillah, kita akhirnya ada seorang ketua perangan yang sudah berfungsi, tak macam ketua perangan yang lepas. Ketua perangan yang lepas, dia dah ada jawatan naik ketua pemuda, dia ambil lagi jawatan ketua perangan, last kali dia tak boleh deliver dua-dua. Kemudian dia ambil lagi satu jawatan, pengarah ekonomi kepada Perdana Menteri. Lagilah hancur tuan-tuan. Jadi dah ada sinar matahari ni. Kita kena kesok sikit. Okey, boleh. Ada cahaya. Okey, kaki nampak. Kita buat live macam ni lah tuan-tuan. Bukannya ada bilik studio kat sini kan. Jadi apa yang ada lah, apa yang ada. Janji kita dapat memenuhi permintaan kawan-kawan yang berada di Malaysia. Cakap dah lama tak buat live betul-betul. Dia kata tak mau buat live sekerat-sekerat, sehala je. Nak kena ada sesi soal jawab. Ini malam kita bagi sesi soal jawab. Okey. Tadi saudara Hisham Jalil telah pun membuat search tuan-tuan. Dia telah buat research nak membuktikan bahawa kenyataan Haji Hadi ini, saudara, benar-benar salah. Kerana Haji Hadi kata kalau bagi duit itu bukan orang yang bertanding bagi, bukan wakil calon dia bagi, halal. Macam manalah Haji Hadi ni dah berpuluh tahun jadi calon pilihan raya, dia tak tahu yang mana halal, yang mana haram. Itu sebabnya saudara, yang halal boleh diharamkan, yang haram boleh dihalalkan. Okey, mengikut saudara Hishamuddin tadi, mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya. Ni sebenarnya kita buka dulu Akta Suruhanjaya Pilihan Raya tahun 2009. Kalau mengikut Seksyen 3, suapan. Apa maksud suapan tuan-tuan? Suapan ini termasuklah duit, wang, derma, ataupun alang. Alang ni saya pun tak faham apa benda alang ni. Okey. Pinjaman, bagi pinjam pun itu dikira suapan ataupun rasuah. Fee, ataupun consultation fee, ianya juga adalah rasuah. Hadiah, ianya juga adalah rasuah. Kalau tak ada duit, kita kerajaan ke, kita YB ke apa, kita cagarkan tanah kita. Cagaran tanah tu, saudara, dia dapat duit, itu juga boleh dikira sebagai rasuah tuan-tuan. Itu juga boleh dikirakan sebagai rasuah. Sama ada mencagarkan harta yang berharga ke, mencagarkan kepentingan berkaitan dengan harta ke, itu semua tuan-tuan adalah rasuah mengikut
Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tahun 2009. Okey. Ataupun apa-apa manfaat yang lain itu dianggap sebagai rasuah. Kalau ikut Akta Suruhanjaya Pilihan Raya tahun 1954, saudara, Seksyen 10, ianya mengatakan bahawa orang yang berikut hendaklah disifatkan bersalah atas kesalahan menyogok. Siapa dia? A. Tiap-tiap orang yang sebelum, semasa atau selepas sesuatu pilihan raya, secara langsung atau tidak langsung, dengan sendiri atau melalui mana-mana orang lain bagi pihaknya. Kalau ikut Haji Hadi ni, saudara, dia punya bengap ni, dia tak boleh faham, tuan-tuan. Kalau dia bagi rasuah tu, dia suruh kontraktor-kontraktor dia yang bagi. Dia suruh jentera-jentera pilihan raya dia yang bagi. Contohnya lah, yang wallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, saya akan undi PAS. Memanglah bukan YB yang buat, tapi orang lain. Itu pun salah, Haji Hadi. Takkanlah tu pun kau tak tahu. Secara langsung atau tidak langsung, dengan sendiri atau melalui mana-mana orang lain bagi pihaknya, memberikan, meminjamkan orang duit pun itu dikira rasuah juga. Atau bersetuju untuk memberikan atau meminjamkan, berjanji, atau menawarkan, menjanjikan, atau berusaha untuk mendapatkan apa-apa wang atau balasan bernilai. Tak kira lah dapat tanah ke apa benda ke, balasan bernilai, kepada atau untuk mana-mana pemilih atau pengundi, atau kepada atau untuk mana-mana orang bagi pihak mana-mana pemilih atau pengundi. Maknanya, kalau tak bagi direct kat pengundi, bagi kat wakil pengundi pun tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Bagi pada wakil pun, bagi mendorong mana-mana pemilih atau pengundi supaya mengundi. Bagi duit, bagi tawaran, bagi janji supaya mengundi. Tak boleh. Atau supaya tidak mengundi. Tak boleh. Macam mana Datuk Zahid kena? Dia orang hantar duit daripada KL, tuan-tuan, supaya orang UMNO ni tak keluar mengundi Datuk Zahid. Datuk Seri Muhammad Said pun kena benda yang sama. Dia orang bagi duit RM600, janji dia, walaupun pakai dana tu, ada dana pencen lah, dana apa ni, listari ke, dia berjanji tak keluar mengundi. Bila dia dapat imbuhan ini, sama ada wang ke, sama ada zakat ke, apa benda ke, tak boleh, tuan-tuan. Salah. Okey. Atau secara rasuah melakukan apa-apa perbuatan yang disebut terdahulu oleh sebab pemilih atau pengundi itu telah mengundi atau tidak mengundi dalam mana-mana pilihan raya. Jadi, bukan kita bagi, menawarkan, berjanji supaya orang tu undi kita pun tak boleh. Supaya orang tu tak pergi mengundi pihak lain pun tak boleh, tuan-tuan. Tuan Guru Haji Hadi, nama Tuan Guru sepatutnya dia mengajar orang lain benda yang betul, bukan mengajar orang lain benda yang tak betul, apatah lagi mendustakan yang benar dan membenarkan yang dusta. Inilah masalah Haji Hadi, tuan-tuan. Dia ingat dia pakai lebay, semua orang dengar cakap dia. Dia ingat dia pakai lebay, semua apa yang dia cakap semuanya betul. Seksyen 11 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ini juga menyebut tiap-tiap orang yang bersalah atas sesuatu perbuatan rasuah dan boleh apabila disabitkan oleh sesuatu mahkamah seksyen mengenai hal tersebut dalam perenggan A dan B, dipenjarakan. Haji, hang dah mengaku ni. Hang dah mengaku dah, Haji Hadi. Boleh dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun penjara. 2 bulan pun dah tercabut lah lutut Haji Hadi ni. Apatah lagi kalau 2 tahun, tuan-tuan. Saya dah pernah dah lepas dah. Kali pertama kena SA 2 bulan. Itu khusus jangka pendek. Kemudian bila saya kena di
Kali kedua 2001 sampai 2003, 2 tahun 2 bulan. Dan dah merasa dah. Tapi masa tu dia tak bertongkat. Sihat lagi tubuh badan. Cuba bayangkan Haji Hadi hari ni dah mengaku dia gunakan orang tengah, orang awam katanya. Macam mana dia nak hadap 2 tahun penjara ni tuan-tuan? Boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun dan didenda. Denda pun boleh. Nasib baik tak ada sebatan. Dan didenda tidak melebihi RM2,000. Nasib baiklah. Okey. Kesalahan di bawah perenggan A dan B ini, untuk makluman tuan-tuan, ialah kesalahan boleh tangkap. Maknanya bila-bila masa, kalau kertas siasatan dah dibuka, kita minta supaya tangkapan dibuat. Boleh tangkap. Datuk Zahid dah merasa ditangkap. Datuk Najib dah merasa ditangkap. Bukan setakat ditangkap, disumbat pula di dalam lokap SPRM bawah tanah tu tuan-tuan. Basement. Datin Rosmah pun dah kena duduk dalam sana. Takkan ada Haji Hadi tak nak rasa. Kenalah adil tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, pihak SPRM dah dapat dah semua. Selepas tahan Adam Radlan ini, saudara, dah terbongkar dah semua. Penglibatan Muhyiddin, penglibatan anak dia, penglibatan menantu dia. Siapa nama menantu dia? Adlan Berhan. Tiga-tiga orang ni silap-silap saudara boleh ditangkap di lokap bersama ketika siasatan berlaku. Tunggu masa je. Kita harap jangan lama sangatlah. Kita harap pihak SPRM kena berlaku adil. Kalau misalnya Datuk Najib, Datuk Zahid, Datuk Sri Rosmah boleh ditangkap cepat je. Kenapa pula bila nak tangkap orang-orang ni, nak tangkap Muhyiddin, anak dia, menantu dia, nak dilengah-lengah? Kesian ke Adam Radlan. Dia tukang kolek ya tuan-tuan. Tetapi yang sedap, yang kenyang, siapa? Muhyiddin dan anak beranak dia. Ada juga menteri. Sabar. Tunggu SPRM. Saya boleh bagi hint sikit-sikit je. Tak boleh bagi lebih-lebih tuan-tuan. Takut nanti dia orang ambil flight lari. Kalau dulu zaman Datuk Najib, kalah pilihan raya, belum tuduh, dia orang dah sekat dah penerbangan Datuk Najib. Tak boleh pergi luar negara. Padahal baru lepas pilihan raya kalah, orang nak bercuti sikit tuan-tuan. Kan? Nak bercuti pun tak boleh. Tapi kita tengok Perdana Menteri baru ni baik betul. Muhyiddin boleh bercuti cukup lama tuan-tuan. Sampai tak nak balik pun ada juga. Tapi sekarang ni bila dah ramai orang bising, dia balik. Alhamdulillah. Maknanya kira anak jantan jugalah Muhyiddin ni nak berhadapan dengan kes-kes mahkamah dia lepas ni. Kesalahan di bawah perenggan A dan B ialah kesalahan boleh tangkap mengikut pengertian kanon tata cara jenayah. Tuan-tuan, tertaluk kepada apa-apa peruntukan tertentu yang berlawanan dalam mana-mana undang-undang bertulis yang berhubung dengan mana-mana pilihan raya. Tiap-tiap orang yang disabitkan atas sesuatu perbuatan rasuah tidak boleh oleh sebab sabitan itu didaftarkan atau disenaraikan sebagai seorang pemilih atau mengundi dalam mana-mana pilihan raya atau dipilih dalam mana-mana pilihan raya. Dan jika pada tarikh itu dia telah pun dipilih dalam mana-mana pilihan raya, kerusinya hendaklah dikosongkan dari tarikh sabitan tersebut. Tuan-tuan faham tak makna dia ni? Kalaulah kita siasat Haji Hadi dengan rakan-rakan yang sewaktu dengannya, perasuah-perasuah ini, saudara, bila siasat didapati mereka ni memang bersalah. Bila didapati bersalah saja tuan-tuan, bukan dia tak boleh jadi calon pilihan raya. Dia mengundi pun tak boleh. Dia tidak boleh memilih. Jadi pengundi pun tak boleh. Dan dipilih pun tak boleh tuan-tuan. Dia tak boleh bertanding. Dia tak boleh menjadi pengundi. Dan status dia sebagai wakil rakyat terlucut. Kerusinya kosong.
Nampak gayanya kita akan adakan pilihan raya di Marang. Marang Prapu, Marang Skepon. Siap.